Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami yang kami kasihi, Dr. Muhammad Hatib bin Ismail. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang konsep metafizik dalam ajaran agama-agama besar di dunia. Pertama sekali, apakah itu metafizik? Metafizik ialah cabang falsafah yang cuba menjawab persoalan-persoalan yang melampaui batas logik dan pengalaman dirinya. Contohnya soalan seperti, apakah hakikat Tuhan? Atau soalan seperti, apakah tujuan sebenar kehidupan manusia? Metafizik menjadi landasan untuk kita memahami perkara-perkara yang tidak dapat dilihat, tetapi sangat penting untuk kehidupan manusia. Metafizik bukan sahaja bertanya tentang apa yang wujud, tetapi juga menjawab persoalan besar seperti soalan seperti mengapa kita wujud, atau soalan bagaimana sesuatu itu wujud. Jadi, dengan memahami konsep metafizik ini, kita boleh menghargai bagaimana agama-agama besar dunia saling berkongsi tujuan untuk menerangkan makna kewujudan. Seterusnya adalah pengenalan ajaran agama Islam. Allah SWT telah memilih seorang manusia istimewa untuk membawa risalahnya, iaitu dikenali sebagai Nabi dan Rasul. Peranan Nabi dan Rasul yang ditugaskan adalah untuk menyampaikan kabar gembira kerana telah memenuhi perintahnya, manakala kabar sedih bagi manusia yang telah mengingkarinya. Pada abad ke-7, Arab telah menjadi tempat lahirnya agama salah satu monoteistik besar, iaitu agama Islam. Tempatnya dimulai di Gunung Hira. Malaikat Jibril telah menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dan disinilah sejarah Islam dimulai. Islam berasal dari kata kerja aslamah. Secara harfiah ia bererti ketundukan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak yang lain. Pada tahun 622 Masihi, Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah ke Madinah dan memperluas dakwah Islam melalui perjanjian damai, surat kepada pemimpin dunia dan peperangan untuk mempertahankan agama Islam. Peristiwa ini telah disebut sebagai hijrah dan semenjak peristiwa itulah dasar permulaan perhitungan kalender Islam. Pada tahun 632 Masihi, Nabi Muhammad telah wafat dan telah menandakan berakhirnya tempoh kenabian dan merupakan satu peristiwa yang amat besar dalam sejarah Islam. Dan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam diteruskan oleh 4 khalifah pertama, iaitu Khulafa ar-Rashidin. Metafizik dalam agama Islam merujuk kepada kajian tentang perkara yang melampaui realiti fizikal, iaitu aspek-aspek yang tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung melalui panca indera manusia. Metafizik Islam membincangkan tentang hakikat kewujudan, alam semesta, Tuhan dan jiwa, yang di mana semua ini berada di luar pemahaman dunia material. Dalam Islam, metafizik memberi penekanan kepada aspek spiritual dan ketuhanan. Ini memberikan kita pandangan yang lebih mendalam tentang kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Terdapat 3 konsep utama dalam akidah Islam yang berkait rapat dengan metafizik. Yang pertama ialah Tauhid, yang merujuk kepada keesaan Allah. Tauhid adalah inti keimanan dalam Islam. Tauhid menegaskan bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan adalah tanpa sekutu ataupun perbandingan. Ini adalah prinsip dasar dalam metafizik Islam kerana ia menjelaskan tentang realiti mutlak di mana Allah sebagai sumber segala kewujudan di luar dunia fizikal yang kita lihat. Dan seterusnya ialah rukun iman. Rukun iman terdiri daripada 6 kepercayaan utama, contohnya kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat dan takdir. Setiap aspek ini mempunyai dimensi metafizik kerana ia melibatkan perkara yang tidak dapat dilihat atau diuji secara langsung, tetapi diyakini sebagai sebahagian daripada realiti yang lebih besar. Dan akhir sekali ialah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah yang mengandungi panduan hidup dan pemahaman tentang alam semesta. Ia juga merupakan sumber utama yang mengajarkan konsep-konsep metafizik dalam Islam. Contohnya seperti kewujudan Tuhan, tujuan kehidupan, dan alam gaib. Al-Quran mengajak kita untuk memahami realiti yang melampaui dunia material dan mendalami makna kehidupan serta hubungan kita dengan Allah. Dengan memahami Tauhid, rukun iman, dan Al-Quran, kita dapat melihat bagaimana metafizik Islam menjelaskan kewujudan dan tujuan kehidupan yang melampaui dunia fizikal. Dan ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat kehidupan dan realiti yang lebih besar daripada yang kita lihat.
Pengenalan ajaran agama Kristian. Agama Kristian secara umumnya merupakan agama monetis terbesar dengan 2.1 bilion penganut. Sebuah agama monetis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret seperti yang ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi kitab Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi dan ini juga dikenali sebagai agama usulan Abraham. Asal-usul istilah Kristian. Istilah Kristian berasal dari perkataan Yunani Christus. Christus merupakan terjemahan daripada bahasa Ibrani. Agama Kristian sebagai Nasrani yang berasal dari perkataan Nashira, Nazaret tempat kelahiran Nabi Isa. Nama Kristian ini hanya dikenali oleh orang Antioquia iaitu sebuah tempat yang berada jauh di sebelah utara Yudea kemudian tersebar dengan tulisan Yunani dan Arab. Terdapat dua konsep utama agama Kristian iaitu pertama melalui beriman kepada Yesus maka dosa dapat diampuni, kedua percaya kepada Yesus menjanjikan kehidupan abadi di syurga. Seterusnya amalan penting dalam Kristian iaitu pertama berdoa yang merupakan cara komunikasi kepada Tuhan, baptisan, perjamuan kudus dan ibadat mingguan seperti penganut Kristian akan berkumpul untuk beribadah pada hari Ahad. Tuhan sebagai wujud utama. Dalam agama Kristen, Tuhan dianggap sebagai pencipta segala sesuatu dan sumber dari segala kewujudan. Ia bukan sekadar wujud dalam ruang dan waktu, tetapi melampauinya keduanya. Menurut teologi Kristen, Tuhan tidak mempunyai permulaan atau akhir, dan keberadaannya tidak terikat oleh ruang atau waktu. Ini berkait rapat dengan konsep kewujudan daripada ketiadaan, yaitu ex nihilo, yang bermaksud alam semesta dicipta oleh Tuhan. Tuhan sebagai Trinity. Doktrin Trinity yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tetapi juga tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin ini mengisytiharkan bahwa ketiga-tiga aspek Tuhan adalah satu dalam esensi dan setara dalam kekuasaan, tetapi berbeza dalam fungsi dan peranannya dalam sejarah dan keselamatan manusia. Imago Dei yaitu manusia diciptakan menurut image Tuhan, merupakan salah satu doktrin penting dalam teologi Kristen, yaitu bahwa manusia diciptakan dalam image dan rupa Tuhan. Dari sudut metafisik, ini mengarah kepada ide bahwa manusia bukan hanya makhluk fisikal, tetapi juga memiliki dimensi rohani, yaitu jiwa, yang mencerminkan dimensi Tuhan yang abadi. Seterusnya dosa asal, yaitu yang bermula dengan pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu merusakkan hubungan manusia dengan Tuhan, yang mana dalam pandangan metafisik, dosa asal menggambarkan pelanggaran terhadap keselarasan dan ketertiban yang diciptakan oleh Tuhan. Pemahaman ini melibatkan kejatuhan, yaitu the fall, di mana alam semesta menjadi terpisah daripada Tuhan akibat ketidaktaatan manusia. Kebebasan dan takdir. Kebebasan moral merujuk kepada kemampuan manusia untuk membuat pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam pandangan Kristen, kebebasan ini adalah sebagian daripada kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Takdir ini tidak bertentangan dengan kebebasan manusia, karena walaupun Tuhan mengetahui segala sesuatu, manusia tetap mempunyai kebebasan untuk memilih apakah mereka akan menerima atau menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kristen percaya bahwa setelah kematian, jiwa akan melanjutkan hidup dalam keadaan kekal, sama ada dalam kehidupan kekal bersama Tuhan, di syurga atau dalam pemisahan kekal daripada Tuhan, yaitu neraka. Ini membawa kepada persoalan metafisik tentang keselamatan dan hukuman. Penebusan melalui Yesus Kristus pula dianggap sebagai penebus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia daripada akibat dosa asal. Dalam konteks metafisik, kematian dan kebangkitan Yesus membawa kepada penebusan manusia yang membuka jalan untuk pemulihan hubungan antara manusia dan Tuhan. Ajaran agama Buddha. Siddhartha Gautama mendapat pencerahan ataupun dalam bahasa Inggris yaitu enlightenment setelah 7 tahun bertapa. Kebahagiaan dicapai melalui usaha dan logika. Seterusnya adalah ajaran Buddha. Ajaran Buddha yaitu agama non-teistik yang berasal dari India. Juga yang kedua adalah nirvana. Nirvana bermaksud bebas daripada segala-galanya, manakala agama non-teistik mereka mempercayai bahwa dewa dewi itu wujud. Dan juga seterusnya adalah aliran utama yang digunakan pakai adalah Theravada dan juga Mahayana. Kitab Tripitaka adalah Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan juga Abhidhamma Pitaka. Terdapat beberapa konsep metafisik dalam ajaran agama Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, anatta, pratitya samutpada, dan sunyata. 4 kebenaran mulia merupakan inti ajaran Buddha yang mengandungi wawasan tentang hakikat penderitaan dan jalan untuk membebaskan diri daripadanya. Ia adalah dasar falsafah dan praktikal agama Buddha.
yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan. Dukkha merupakan kehidupan dipenuhi dengan penderitaan seperti kelahiran, penuaian, penyakit, kematian, dan ketidakpuasan. Sebab dukkha ataupun samudaya merupakan penderitaan berpunca dari keinginan, keterikatan, dan kejahilan. Lenyapnya dukkha atau nirodha ada cara untuk mengakhiri penderitaan, yaitu dengan mencapai nirvana, keadaan bebas dari keinginan dan keterikatan. Cara menghapuskan dukkha ataupun magga ialah jalan untuk menghentikan penderitaan melalui 8 jalan mulia ataupun Arya Atanggika Magga yang meliputi kebijaksanaan, etika, dan disiplin meditasi. Anatta pula adalah konsep dalam agama Buddha yang menegaskan bahwa tiada diri atau jiwa kekal dalam makhluk dan fenomena. Segala sesuatu hanyalah gabungan unsur sementara yang sentiasa berubah dan wujud saling bergantung. Anatta ini juga bermaksud tiada intisari diri kekal dalam makhluk atau benda. Semua wujud dalam hasil gabungan panca skandha atau 5 agregat, yaitu rupa, perasaan, persepsi, formasi, mental, dan kesadaran. Secara ringkasnya, Anatta mengajar bahwa keterikatan pada diri adalah ilusi yang membawa penderitaan. Pembebasan dicapai dengan melepaskan ilusi ini dan memahami sifat hakiki kehidupan. Ajaran agama Hindu. Agama Hindu asal-usulnya adalah agama yang tertua di dunia. Seterusnya adalah ajaran utama. Ajaran utama adalah seperti ajaran samsara, karma, dharma, dan juga moksa. Amalan dan juga ritual yang mereka amalkan adalah seperti samskara, kedua adalah puja, dan juga amalan harian adalah seperti mereka membuat persembahan makanan. Mereka juga berdoa setiap hari dan juga membuat pembacaan kitab daripada kitab Veda. Dan juga keunikan untuk agama Hindu ini adalah agama Hindu adalah sebuah keluarga agama. Metafisik dalam agama Hindu berlandaskan kepada dua konsep utama, yaitu Brahman dan Atman. Brahman membawa maksud realiti mutlak dan Atman adalah jiwa seseorang individu tersebut. Metafisik Hindu berpandukan teks seperti Veda, Upanishad, dan Bhagavad Gita, di mana ide-ide seperti Brahman dan Atman lahir. Konsep lain juga wujud dalam metafisik Hindu, contoh seperti karma. Karma disebut sebagai hukum tindakan dan akibat. Konsep seterusnya yaitu Dharma berkait rapat dengan karma. Dharma bermaksud kewajiban moral individu dan berbeza mengikut usia, kasta, dan jantina. Selain itu, konsep samsara dan moksa juga penting dalam metafisik Hindu. Samsara adalah kitaran kelahiran semula yang berulang tanpa henti. Untuk bebas daripada samsara, moksa perlu dicapai terlebih dahulu. Mazhab Advaita Vedanta dan Dvaita Vedanta masing-masing mempunyai pandangan non-dualism dan dualism dalam metafisik Hindu. Menurut mazhab Advaita, Brahman dan Atman dianggap sebagai satu dan dunia material dianggap sebagai ilusi. Karma pula dianggap sebagai alat untuk membersihkan diri supaya mudah menerima pencerahan mengenai Atman dan Brahman yang satu. Dharma dianggap sebagai hanya sementara kerana dunia ini adalah ilusi. Samsara menurut mazhab Advaita berlaku kerana kejahilan individu. Orang itu gagal untuk sedar bahawa Atman dan Brahman adalah satu, dan untuk mencapai moksa, individu perlulah mencari ilmu dengan mendalami kitab suci seperti Veda, di samping melakukan meditasi dalaman. Mazhab Dvaita pula mempunyai pandangan berbeza mengenai metafisik Hindu. Mereka percaya Atman dan Brahman adalah terpisah sepenuhnya dan tidak akan bersatu. Karma pula dianggap sebagai cara Tuhan mengatur dunia. Dharma pula perlu dilakukan dengan semangat bakti, yaitu semangat pengabdian diri kepada Tuhan. Samsara menurut mereka diaturkan oleh Tuhan dan berlaku kerana dosa-dosa individu tersebut yang lalu. Untuk mencapai moksa, mereka perlu melakukan karma yang sesuai dengan dharma dengan penuh semangat bakti. Moksa menurut Advaita dan Dvaita adalah berbeza. Advaita melihat moksa sebagai pembebasan dari kejahilan dan penyatuan yang mutlak dengan Brahman. Sementara Dvaita berpendapat bahawa moksa adalah keadaan di mana Atman tidak akan pernah bersatu dengan Tuhan, tetapi akan tetap wujud abadi bersama Tuhan.